Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan masuk tajuk baru ya, iaitu pengurusan projek. Okey, untuk bab 2 ini kamu akan belajar tentang takrif pengurusan projek reka bentuk. Kemudian bagaimana untuk menjana idea reka bentuk. Okey, so cikgu ajar dua perkara dulu hari ini. Okey, yang pertama kita tengok apakah maksud pengurusan projek reka bentuk ya. Pengurusan projek reka bentuk merupakan aktiviti kerja yang melibatkan proses kerja iaitu skop kerja, tempoh masa dan kos projek. Okey, skop kerja terdiri daripada skop produk dan skop projek. Skop produk pula melibatkan kualiti, ciri dan fungsi reka bentuk yang dikehendaki. Ya, maksudnya produk yang kamu nak cipta itu, kamu kena fikirkan dia punya kualiti, ciri-ciri dan fungsi reka bentuk yang kamu nak buatlah. Okey, kemudian skop projek pula melibatkan kepimpinan dan pengurusan terhadap masa, bahan, maklumat, ruang dan ahli kumpulan. Okey, skop projek maksudnya bermula daripada kamu punya kumpulan projek kamu, bagaimana kamu nak mencari bahan, maklumat dan pengurusan ahli kumpulan lah. Okey, sebab apa kena ada skop projek? Kerana untuk mencapai objektif projek secara berkesan ya. Okey, yang kedua, tempoh masa. Masa merupakan tempoh yang ditetapkan untuk menyempurnakan sesuatu projek. Okey, semua projek yang kita buat perlu ada tempoh masa. Okey, contohnya cikgu kata kita akan buat projek membina sebuah rak kasut. Sebuah rak kasut perlu dibina dalam masa 3 minggu. So, ada tempoh masanya. Yang ketiga, kos projek. Kos projek melibatkan peruntukan kewangan. Maksudnya melibatkan wang. Ya. Kos projek ni termasuklah pembayaran upah, pembelian bahan, peralatan, sewaan, insurans dan perbelanjaan menguruskan projek. Itu maksud kos projek. Okey, seterusnya dalam melaksanakan pengurusan projek reka bentuk perlu ada 5 perkara ini. Okey, yang pertama bermula daripada merancang aktiviti projek. Maksudnya kamu kena rancang projek apa kamu nak buat dan rancang aktiviti. Aktiviti tu maksudnya minggu pertama mula-mula nak buat apa. Mula-mula mungkin kamu kata nak buat pemerhatian, nak tinjau dulu projek apa, produk apa yang dah ada di pasaran. Okey. Yang kedua, kamu menyediakan pelan atau lukisan reka bentuk produk. Okey, semua reka bentuk mestilah bermula daripada lakaran. Lepas lakaran, kamu dah buat 3 lakaran sekurang-kurangnya produk. Contohnya kamu kata kamu nak buat beg. Okey, beg sekolah. So, kamu kena ada 3 lakaran beg sekolah. Okey, daripada 3 lakaran itu, kamu pilih 1 lakaran terbaik. Kamu buat daripada 3 lakaran, pilih 1, jadikan dia dalam bentuk lukisan. Bila bentuk lukisan, maksudnya boleh pakai pembaris. Tadi 3 lakaran tadi tak boleh pakai pembaris. Ada sengit-sengit semua kan. Okey, lukisan mestilah pakai pembaris. Ada dia punya ukuran dia. Nak buat berapa. Tali beg berapa. Besar lebar beg berapa. Okey, kemudian kamu mesti tentukan bilangan produk. Produk tu kamu nak buat, contoh beg sekolah kamu nak buat. Contohlah kamu ni sebagai seorang usahawan kan. Okey. Kamu nak hasilkan beg sekolah. So, berapa beg sekolah yang kamu nak hasilkan dalam masa sebulan? Okey, kamu kena tentukan bilangan produk. Yang keempat, mengawal selia sumber yang terhad. Okey, kamu buat beg sekolah daripada
contohnya kain jeans, denim, jenis kain jeans. So kain ini mungkin kamu kena order daripada kilang. So sumber dia agak terhad. Maksudnya bila ada pembekal yang boleh bekalkan dengan cepat, kamu akan dapat buat dengan cepat. Jadi kamu kena kawal sumber bahan-bahan yang kamu akan gunakan untuk buat produk kamu tu, kamu kena kawal, pastikan dia sentiasa ada, berkualiti. Kemudian yang kelima, kamu mestilah mengawal pelaksanaan projek reka bentuk. Mengawal pelaksanaan ni maksudnya kamu kena pastikan kamu punya projek kamu tu berjalan dengan lancar. Bermula daripada membuat lakaran, membuat lukisan reka bentuk, membuat pelan reka bentuk sehinggalah terhasilnya projek. Maksudnya kamu kena mengawal perjalanan projek kamu agar berjalan dengan lancar. Itu sedikit tentang takrifan projek reka bentuk. Seterusnya, bagaimanakah kamu nak menjana idea reka bentuk? Sebelum nak melaksanakan sesuatu projek, mereka bentuk sesuatu projek, kamu mesti ada idea dulu. Idea reka bentuk ini adalah untuk menyelesaikan masalah. Sebelum wujudnya reka bentuk, wujudnya masalah dulu. Contohlah masalah, kenapa wujudnya beg sekolah? Masalah dia ialah kamu pergi ke sekolah dan perlu membawa buku yang banyak. So buku yang banyak tu adalah masalah bagi kamu. Takkan kamu nak pergi sekolah, kamu pegang buku tu sepanjang masa, tak kan? So daripada masalah itu, maka timbullah kamu punya idea, penjanaan idea. Penjanaan idea ini boleh dapati daripada pembacaan, pengalaman orang lain, pengalaman diri sendiri, kajian, uji kaji, rungutan pengguna dan pemerhatian yang mendalam terhadap sesuatu suasana. Idea reka bentuk produk dapat dijana melalui beberapa langkah. Yang pertama, meniru apa sahaja yang terdapat di persekitaran dan menukarkan ke dalam bentuk produk. Contoh pertama, kamu tengok sarang burung. Sarang burung apa tu? Itu sarang burung tempua, tergantung. So bila kamu tengok sarang burung tempua tu tergantung dekat pokok tu, kamu pun dapat idea bahawa boleh buat buaian. Boleh buat buaian. Ini maksudnya kamu tengok apa ada di persekitaran dan tukarkan ke dalam bentuk produk. Seterusnya, menterbalikkan fungsi sesuatu alat. Contoh tayar. Tayar sebenarnya berfungsi untuk memudahkan pergerakan kenderaan. Letak pada kereta. Pada kenderaan. Jadi bila tayar tu dah tidak digunakan lagi, dah rosak ke apa, terbalikkan fungsi. Tayar jadikan tempat tanam pokok bunga. Kemudian yang zaman dulu yang popular tu, botol air minuman, gas kan, yang besar tu, potong-potong pun sama juga, jadikan pasu bunga. Itu maksudnya menterbalikkan sesuatu fungsi sesuatu alat. Seterusnya menukar saiz objek. Contoh, jalur gemilang boleh dikecilkan saiznya untuk dijadikan bendera yang boleh dikibarkan pada kenderaan. Takkan kita nak ambil jalur gemilang yang besar tu letak pada kenderaan. Macam-macam lagi boleh menukar saiz objek. Contohnya menara kembar Petronas, kan, besar dia, tapi kita nak jadikan dia cenderati, kita kecilkan dia. Jadikan dia cenderati yang kecil berbentuk menara kembar Petronas. Yang keempat, menterbalikkan kedudukan. Biasanya baju hujan lah. Biasanya baju hanya dipakai di bahagian luar sahaja. Sekiranya diterbalikkan bahagian dalam, baju itu mempunyai fungsi lain, iaitu sebagai baju hujan. Maksudnya dia ada dua jenis kain, fabrik.
Dan dalamnya licin, luarnya agak kesat. So, bila terbalikkan jadi baju hujan. So, idea kamu boleh dijana melalui 4 perkara ini. Itu tiru apa saja yang ada di persekitaran, menterbalikkan fungsi sesuatu alat, menukar saiz objek dan menterbalikkan kedudukan. Sekian sahaja. Terima kasih.